Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we will see on the next homologous series, which is ester. Right, ester is one type of non-hydrocarbon because in its compound it contains carbon, hydrogen, and oxygen. So this oxygen make it as non-hydrocarbon. Right. So the second one is a functional group. So the functional group of ester we call it as carboxylate. So carboxylate is C double bond O, and O. So maknanya dalam compound tu kalau ada C double bond O, dia adalah carboxylate dan dia adalah ester. Right, the next one that you should know is dia punya general formula. Alright, general formula for ester ni dia panjang sikit lah, but actually tak susah pun kalau kamu faham. Right, so kita tengok general formula kat sini. CmH2m plus 1 COOCnH2n plus 1, where M dia start dengan 0, 1, 2, 3 and so on, and dia punya N start with 1, 2, 3 and so on. So benda ni kamu kena hafal. Dia punya functional group, dia punya general formula kamu kena hafal. So macam mana ester ni produce? How ester is produced? Right, actually ester ni dia produce daripada combination of carboxylic acid and alcohol. So dia akan dapat ester, dan proses ni kita panggil esterification. Carboxylic acid plus alcohol dapat ester, we call as esterification, dan dia punya side product adalah water. Alright, so kalau kita tengok kat sini, dia punya functional group untuk carboxylic acid CmH2m plus 1 COOH, dan untuk alcohol CnH2n plus 1 OH. So actually dia punya general formula untuk ester ni actually dia combination daripada dua benda ni lah, combination daripada carboxylic acid dengan alcohol lah. Alright, so nanti kita akan tengok lebih lanjut lah macam mana nak naming dia, macam mana nak hasilkan compound dia. Kamu akan lebih faham lepas ni lah. So untuk you punya general knowledge, for your general knowledge, actually you tengok dekat kotak yang kat sini. Alright, dia cakap apa? The fragrant smell of flower and fruit mostly due to ester. Maknanya bau-bauan daripada bunga ataupun buah tu adalah mostly dia daripada ester. So kita tengok kat sini, kalau nenas kat sini tak, nenas pineapple kat sini. So dia adalah ethyl butanoate. So dia nama dia punya ester lah, ethyl butanoate. Right. Okay, so yang kalau apple ni methyl butanoate lah. Ni dia punya general formula lah. Dia punya general formula, ni dia punya general formula. So yang ni untuk knowledge kamu lah, right? Go. So kita pergi ke next slide. Naming ester. Alright, naming ester. Okay, the naming of ester come from parts of alcohol. Datang daripada part of alcohol and part of carboxylic acid. Alright. So kita tengok kat sini betul-betul lah. So kat sini saya cakap tadi functional group untuk ester adalah carboxylate. Carboxylate kat sini adalah C double bond O CO. So kat sini yang sebelah kiri ni adalah dia punya dia punya carboxylic acid, dan yang sebelah kanan ni adalah untuk alkohol. Kan kita combination tadi tak? So maknanya yang C chain sebelah kanan ni adalah untuk alkohol, yang chain R ni maksudnya carbon chain carbon chain untuk carboxylic acid adalah sebelah kiri. Okay, so kita tengok kepada part 1. Kita tengok yang sebelah kanan dululah. So yang sebelah kanan ni dia derive from alcohol. So maknanya N dia, name N dia kena ada YL. Right? YL, dia punya N name dia kena ada YL. Kena hafal lah, itu kamu faham dulu yang tu. Next, yang kalau yang sebelah kiri ni dia datang daripada carboxylic acid. And derive from carboxylic acid, and the name and with OATE, oat. Kalau untuk carboxylic acid oat, kalau sebelah kanan untuk alkohol adalah YL. Kena hafal lah. So first part from the alcohol. So namanya
Nah, from the alcohol lah, namanya from alcohol. Untuk alcohol dia punya ending adalah OL. Kalau kamu ingat lagi, dia punya ending adalah OL. So OL tu kita replace dengan YL. So kita tengok contoh kat sini lah. Contoh kat bawah ni yang kotak biru ni, kat sini kita tengok sini. Okey. So contoh kat sini, katalah yang tu adalah metanol. So kalau metanol, OL yang belakang ni kita buang, dia akan dapat kita gantikan dengan YL, dia akan jadi metil. Kalau untuk etanol kita buang OL belakang ni, dia akan jadi etil. Kalau untuk propanol kita akan buang OL belakang, dia akan jadi propil. Itu kalau kamu perasan lah. Next, kalau yang sebelah kanan pula, sebelah kiri pula, maafkan saya, yang sebelah kiri pula untuk carboxylic acid. Carboxylic acid katalah dia adalah methanol acid. Kita tengok yang second punya kotak ni. Okey, kita tengok second punya kotak ni. So katakanlah dia methanol acid. So kalau dia methanol acid, kita substitute kita buangkan OIC dia tu. Kita buang dia punya oic acid tu. Kita buang dia punya oic acid tu, kita gantikan dengan OATE, metanoid. Ethanoic acid kita buang, oic acid tu kita tambah OATE, akan jadi ethanoid. Propanoid kita buang OIC acid, so dia akan jadi propanoid. Alright. So untuk naming ester kat sini, so kita dah tahu dia adalah combination daripada carboxylic acid dengan alkohol. So maknanya untuk name ester tu, kita namekan dia punya alkohol dulu. Tadi untuk alkohol, katakanlah alkohol tu adalah metanol. So kita tengok yang contoh yang pertama ni ya. So kalau metanol dia punya alkohol, so kita akan gantikan dia dengan jadi metil. And then katakanlah untuk yang carboxylic acid tu adalah methanoic acid. So kita tukarkan dia kepada methanoid. Alright. So maknanya nama penuh untuk ester ni apabila kita combinekan antara carboxylic acid dengan alkohol tu melalui proses esterification tu adalah metil methanoid. So sama juga dengan contoh yang kedua dan yang ketiga. Alright. Saya harap kamu faham lah yang tu tak? So kita pergi ke slide yang seterusnya. We will go for the next slide. So naming ester. So ini dia punya contoh lah. Dia punya contoh kat sini kita ambil naming untuk ethanoic acid dengan etanol. Alright. Maknanya ini combination antara ethanoic acid dengan etanol. So kat sini kamu akan nampak kat sini. Yang first ni adalah structure untuk carboxylic acid. Carboxylic acid which is ethanoic acid. Right, ethanoic acid. Okay. Yang sebelah kanan ni adalah untuk etanol, alkohol, etanol. Okay. So macam mana dia combine, macam mana dia undergo proses esterification tu untuk dapatkan ester dekat situ. Okay, kita tahu dekat carboxylic acid, dia punya functional group adalah C double bond O OH. So maknanya dekat ethanoic acid tu, OH dia yang akan keluar. Dan dekat alkohol, kita tahu dia punya functional group untuk alkohol adalah OH, hydroxyl group. So dekat hydroxyl group tu, H dia yang akan keluar. So maknanya OH yang keluar daripada carboxylic acid tu dengan H yang keluar daripada alkohol tu akan combine menjadi dia punya side product, iaitu H2O kat sini. Alright, akan jadi side product kat sini H2O. Okay. So dekat tempat yang keluar tu, yang tempat yang OH keluar, H keluar tu, so dia akan combine. Dia akan combine kat sini. So dapatlah, dia akan combine kat sini lah. Yang tempat yang keluar tu, C sini akan combine dengan O yang sini. So akan dapatlah satu compound dia kat sini. Kita namakan dia ester. So macam tadi juga, kita nak name dia, kita bagikan nama untuk alkohol dulu. So alkohol dia etanol. Untuk etanol kita akan tukar kepada etil. Ingat untuk alkohol kita buang OL belakang, kita tambah YL. Kita buang OL belakang ni, kita tambah YL. So dia akan jadi etil. Dan ethanoic acid
kita buang OIC belakang. So kita tambah OATE akan jadi ethanoic. So nama untuk ester ni adalah ethyl ethanoic. Ethyl ethanoic. Ingat nama untuk ester, kita name alcohol dulu and then baru kita name dia punya carboxylic acid. Alright. So harap kamu faham yang tu. Alright, so kita pergi yang seterusnya adalah physical properties of ester. Physical properties of ester ni kamu boleh baca sendiri actually. So tapi tak apa, saya baca juga satu-satu. Okay, ester ni adalah neutral compound. Dia neutral compound with sweet and fruity smell. So maknanya dia adalah compound yang neutral dan mempunyai bau-bauan buah lah. Bau-bauan buah yang sweet lah, sweet. Dan dia juga post low density, less than water. And dia simple ester, colorless liquid at room temperature. Right, simple ester are colorless liquid at room temperature. And simple ester easily vaporize at room temperature. And covalent compound that do not dissolve in water. Ingat, ester do not dissolve in water. They do not dissolve in water. Right, so yang ni kamu boleh baca sendiri dan faham sendirilah untuk physical properties of ester ni. So kita pergi yang seterusnya. Alright, cool. So kat sini ada satu exercise lah. Satu exercise activity 2K textbook page 99. So saya nak kamu buat exercise ni dan submit kat saya. So saya akan bagi tahulah dekat group bila yang kamu kena submit selepas kamu tengok video ni lah. Alright, so take note lah yang tu. So kita pergi yang seterusnya, isomers. Alright, so kita dah habis ester. So kita pergi kepada isomers. Alright, so isomers, structural isomerism. Structural isomerism. Structural isomerism. Alright, phenomenon where a compound has the same molecule formula, same molecular formula but with different structural formula. So maknanya dia fenomena di mana compound tu dia ada molecular formula yang sama tapi structural formula dia berbeza. Contohnya dalam bentuk molecular formula dia sama tapi bila kita lukiskan dia, structural formula tu kita lukis, betul tak? So bila kita lukis dia mungkin berbeza, dia boleh berbeza. So yang tu kita panggil isomer lah. So isomer kat sini kita tengok yang poin yang kedua ni, isomer molecule that have the same molecular formula but different structural formula. Nanti kita tengok contoh apa yang same molecular formula tetapi different structural formula. So kita akan tengok selepas ni. Alright. So untuk pengetahuan kamu, isomer, structural isomerism, dia boleh berlaku dalam dua cara. Satu kita panggil dia chain isomerism. Chain isomerism ni maksudnya dia ada different arrangement of carbon chain. Maknanya carbon chain tu yang berbeza-beza. Tetapi dia ada molecular formula dia sama tetapi chain yang berbeza-beza. Example, either straight or branch chains. Okay, so sebelum ni kamu dah tengok tak straight chain, carbon chain, straight carbon chain and branch carbon chain. So yang ni kamu akan lebih faham lah untuk isomerism ni. So yang keduanya kita ada position isomerism. Position isomerism ni have different position functional group. Maknanya functional group ni ada different position on the same carbon chain. Maknanya yang berubah-ubah. Maknanya yang berubah-ubah dia adalah functional group dia. Alright, so lepas ni kita akan tengok satu-satu lah. Okay, kita tengok kepada structural isomerism. Alright, structural isomerism kita fokus dulu kepada chain isomerism. Okay, so for example here kita tengok dekat sini. The structural isomer C4H10. C4H10. Okay, untuk straight chain yang ni pun C4H10. Kalau kamu bilang jumlah dia punya carbon dia ada 4 dan hidrogen dia pun ada 4. Okey, untuk yang second one ni bentuk dia berbeza sikit sebab dia ada chain. Tetapi dia punya molecular formula still C dia ada 4, H dia ada 10. So, yang ni yang kita katakan dia punya chain isomerism ni. Chain isomerism ni tengok, satu dalam bentuk straight line, satu lagi dalam bentuk branch. Branch ni dia ada chain lah. Chain dia. So, sama molecular formula tetapi
berbeza dia punya structural formula. So yang ni kita panggil dia sebagai chain isomerism. So saya harap kamu faham yang tu. Next kita tengok kepada yang kedua, position isomerism. Okay, so sama juga kat sini kita ambil contoh C4H8. Alright. Yang sebelah kiri ni pun C4H8, C dia ada 4, H dia ada 8. Yang the second one pun sama juga, C dia ada 4, H dia ada 8. Tetapi apa yang membezakan untuk position isomerism ni, dia punya double bond, dia punya functional group. Dia punya functional group untuk yang sebelah kiri ni, functional group dia ada dekat C number 1. Yang tetapi yang untuk yang gambar yang sebelah kanan ni, dia punya double bond ada dekat C number 2. So dia still dia punya molecular formula still C4H8, tetapi dia berbeza position dia punya functional group. So yang ni kita panggil dia position isomerism. Kita panggil dia sebagai position isomerism. Alright, so saya harap kamu faham yang tu. So kita tengok yang seterusnya, kita akan tengok lebih banyak contoh lah selepas ni. Alright. Okay, so isomerism. So dekat sini dia ada explanation sikit lah. So isomer ni dia same chemical properties. So maknanya untuk isomer ni dia ada properties of chemical dia sama, because each isomer has the same functional group. Right? Physical properties such as melting point and boiling point are different. Tetapi dia punya physical properties such as melting point and boiling point adalah berbeza. Chemical properties sama, physical properties dia untuk melting point and boiling point dia adalah berbeza. Kerana apa? Kerana more branch there are, the lower the melting point and boiling point. Maknanya lagi more branch kat situ, the lower the melting point and boiling point. Alright. So point yang seterusnya, generally number of isomers increase as the carbon atom in the molecule increase. So maksudnya kat situ kalau compound tu lagi besar, carbon chain dia lagi banyak dekat situ, so lagi banyaklah dia punya isomer. Tak semestinya 2 saja isomer dia, mungkin ada 3, mungkin ada 4 lah dia punya isomer, bergantung kepada size of isomer tu lah. Okay, so kita tengok contoh dekat sini. So contoh kat sini yang dia bagi adalah propanol. Contoh yang pertama, alkohol propanol, C3H7OH. So yang ni pun C3, C ada 3, H ada 7, ada 1 OH. Yang sebelah kanan ni pun sama, C ada 3, H ada 7, OH ada 1. Okay, so yang membezanya dekat sini, yang kita nak kenali isomer ni dekat sini adalah berbeza dia punya position functional group. So functional group yang sebelah kiri ni dia ada dekat C number 1. Yang functional group untuk yang sebelah kanan ni ada dekat C number 2. So nama dia pun lain lah kat sini. Untuk yang sebelah kiri ni propan 1-all, yang ni propan 2-all. So maknanya dia, tapi dia still dia punya molecular formula dia sama, C3H7OH. That's why kita panggil dia sebagai isomer. So number of isomer untuk propanol dekat sini kita ada 2. So yang tu penting juga. So selepas ni kamu tahulah propanol ada 2 isomer. Alright. Kalau untuk butanol pula, nampak kat sini butanol C4H9OH. Kalau kamu nampak kat sini dia ada 4 struktur yang berbeza. So maknanya 4 struktur yang berbeza, tetapi dia punya molecular formula dia sama, C4H9OH. So kat sini kamu tahu untuk butanol dia punya isomer ada 4. Kalau kamu nampak kat sini ada 4. 1 2 3 4. Alright. Okay, so yang the first one ni butan 1-all. Butan 1-all dia punya functional group lah dekat hujung, and butan 1-all. So yang kedua ni functional group dia dekat yang carbon number 2. Right, so yang ni dia kita panggil dia position lah, position isomerism, betul tak? Position isomerism. Dan yang lagi 2 ni kita panggil dia sebagai chain isomerism, kerana dia ubah daripada straight chain, dia ubah kepada branch, dia masukkan branch. Right, ni branch dekat C.
dia ubah dalam dia bentuk punya branch dia tambah dekat C yang nombor 2 dekat sini. Alright. Tapi OH dia dekat C nombor 1. So yang ni kita panggil 2-methyl propan 1-ol. So maknanya dia boleh ubah lah mana-mana, sama ada branch ataupun dia punya functional group. Alright. So yang the second one ni dia ubah dia punya functional group dekat carbon number 2 dan the branch dia pun dekat carbon number 2. So yang ni maknanya dia berbeza sikit lah. So dia adalah 2-methyl propan 2-ol. Tadi 2-methyl propan 1-ol. So maknanya dekat sini dia akan ada 4 number of isomer untuk butanol. So actually untuk butanol ni dia ada chain isomerism dan juga position isomerism. So tengok kepada keadaan lah, tengok kepada size dia punya dia punya structural formula tu, sama ada kita boleh ubah dia punya position of functional group, and dan juga kita boleh ubah dia punya branch, right? Boleh tengok dekat situ lah, right? So next, untuk yang seterusnya kamu kena buat activity 2N lah. Activity 2N textbook page 105. So selepas kamu tengok video ni, saya akan maklumkan lah bila yang kamu kena hantar kat saya. So that's all for today. That's all for ester, tajuk ester dan isomer. So saya harap kamu faham lah. Kalau ada apa-apa soalan boleh PM saya, tanyalah, right? So kita kena banyakkan buat latihan lah. Untuk lebih faham kena banyakkan buat latihan. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum.